Salam keluarga Malaysia kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Ratu Elizabeth II, monarki Britain yang paling lama bertahta dalam sejarah negara itu, mangkat pada usia 96 tahun pada Jumaat lalu. Istana Buckingham dalam satu kenyataan ringkas memaklumkan kemangkatan baginda dan bermulanya tempoh berkabung selama 10 hari ketika seluruh dunia mengucapkan takziah dan mengimbau kembali kegemilangan pemerintahan baginda. Terdahulu, anggota kerabat diraja bergegas untuk berada di sisi Ratu Elizabeth selepas pasukan perubatan bimbang keadaan kesihatan Ratu berusia 96 tahun yang dinasihatkan kekal di bawah pemantauan perubatan. Ratu Elizabeth, tokoh paling lama memerintah Britain dan pemerintah tertua di dunia, dilaporkan mengidap episodic mobility problem sejak hujung tahun lalu. Kemangkatan baginda diumum sejurus selepas pihak istana mengesahkan baginda Gering dan doktor amat bimbang terhadap kesihatannya. Semua anak baginda, Charles, Puteri Anne 72, Putera Andrew 62 dan Putera Edward 58 tahun berkumpul di Istana Balmoral di Tanah Tinggi Scotland. Menyertai mereka ialah anak Charles, Putera William dan adiknya Putera Harry. Ratu Elizabeth II menaiki takhta pada 8 Februari 1952 pada usia 25 tahun selepas kemangkatan bapanya Raja George VI pada 6 Februari 1952. Baginda mewarisi takhta UK sejurus selepas Perang Dunia Kedua, menyertai pentas dunia yang dikuasai tokoh politik seperti Mao Zedong dari China sehingga pemimpin Kesatuan Soviet Joseph Stalin dan Presiden Amerika Syarikat Dwight D. Eisenhower. Sepanjang 70 tahun, baginda bertakhta merentasi 2 abad yang penuh pergolakan sosial, politik dan teknologi. Baginda menyaksikan keruntuhan Empire British yang tersebar luas hampir ke seluruh dunia selain menyaksikan krisis Brexit dan pelbagai skandal membabitkan keluarga diraja menggugat asas kerajaan baginda. Namun sepanjang pemerintahannya, Ratu Elizabeth kekal sebagai ratu yang popular, bukan sahaja bertakhta di United Kingdom tetapi turut diiktiraf 14 bekas tanah jajahan British termasuk Australia, Kanada dan New Zealand. Baginda juga ketua kumpulan 56 negara Commonwealth yang merangkumi hampir suku daripada penduduk dunia selain diiktiraf pemerintah agung Gereja England, iaitu Gereja Induk bagi golongan penganut Anglican di seluruh dunia. Ratu Elizabeth atau nama penuhnya Elizabeth Alexandra Mary Windsor adalah satu-satunya monarki yang dikenali oleh majoriti rakyat dengan imejnya tertera pada stamp, batu wang dan shilling. Dalam pada itu, orang ramai yang berkabung berbaris sepanjang malam menyambut keranda Ratu Elizabeth ketika tiba di Istana Westminster, London pada Rabu bagi memberi penghormatan terakhir kepada raja paling lama memerintah Britain sebelum istiadat pengubumiannya pada Isnin. Selepas berhari-hari perarakan dan upacara ketika jenazah ratu dibawa ke London dari Balmoral, Scotland, kini peluang orang ramai mengambil bahagian untuk memberi penghormatan terakhir. Ramai menangis ketika melewati keranda yang dibalut bendera. Pihak berkuasa menjangkakan kira-kira 750,000 orang akan hadir melihatnya sebelum acara berakhir pada 6.30 pagi Isnin. Kebanyakan yang memberi penghormatan adalah warga Britain, namun ada juga dari luar negara. Ramai yang singgah ke keranda itu termasuk anak muda dan warga emas serta bekas tentera yang kelihatannya menundukkan kepala sebagai tanda hormat selain ada yang mengesat air mata. Keranda Ratu Elizabeth telah diletakkan di sudut tengah Dewan Westminster, Istana Buckingham, di mana tempoh berbaring akan bermula sehingga hari pengubumian pada Isnin. Orang ramai dibenarkan memberi penghormatan terakhir selama 24 jam sehari sehingga pagi hari pengubumian yang akan dihadiri oleh puluhan pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. Perarakan istiadat berskala besar pada hari pengubumian berkemungkinan menjadi upacara terbesar yang pernah disaksikan negara itu, sekaligus menimbulkan cabaran keselamatan. Kerabat diraja, presiden dan pemimpin dunia lain
dijangka hadir biarpun negara tertentu termasuk Rusia, Afghanistan dan Syria tidak dijemput. Putera tertua dalam kalangan 4 anak Ratu Elizabeth II, Putera Charles dinobatkan sebagai Raja Charles III pada Jumaat minggu lalu susulan kemangkatan ibundanya. Pegawai Istana Buckingham di London mengesahkan Putera Charles, 73 tahun, dinobatkan sebagai Raja berkuat kuasa serta merta, iaitu Raja pertama dengan gelaran itu yang menduduki takhta sejak 1685. Ia susulan pemangkatan Ratu Elizabeth II, iaitu monarki Britain yang paling lama bertakhta dalam sejarah negara itu pada usia 96 tahun. Raja Charles dalam ucapan pertamanya menyifatkan pemangkatan Ratu Elizabeth sebagai saat paling sedih bagi baginda dan seluruh ahli keluarganya. Raja Charles III turut menyampaikan ucapan sulungnya di Parlimen Britain pada Isnin sejak menaiki takhta selepas pemangkatan Ratu Elizabeth II. Raja baharu itu menyampaikan ucapan perasmian di hadapan anggota Dewan di Westminster Hall dengan memuji tradisi penting penggubal undang-undang Britain. Dewan itu merupakan bahagian tertua dalam Parlimen Britain yang akan menempatkan keranda mendiang ibunya mulai petang Rabu sehingga pengundian pada Isnin. As I stand before you today, I cannot help but feel the weight of history which surrounds us and which reminds us of the vital parliamentary traditions to which members of both houses dedicate yourselves with such personal commitment for the betterment of us all. Dalam ucapannya itu, Raja Charles III menyingkap kepentingan sejarah dan tradisi parlimen negara itu. Titahnya, parlimen adalah instrumen demokrasi yang penting dan Ratu Elizabeth II telah menunjukkan teladan kewajipan dan tidak mementingkan diri. Taufan Muifa sekali lagi membadai pantai timur China pada Khamis selepas mengakibatkan pembatalan semua penerbangan penumpang di 2 lapangan terbang antarabangsa Shanghai sebelum ini. Menurut agensi berita Xinhua, ribut itu membawa angin sehingga 126 km sejam tiba pada 12.30 tengah malam waktu tempatan di daerah Fengxian, Shanghai. Pentadbiran Meteorologi Pusat China sudah mengeluarkan amaran taufan peringkat tertingginya buat kali pertama tahun ini sambil menjelaskan intensiti taufan itu akan meningkat sebaik ia menghampiri kawasan pantai. Agensi kaji cuaca itu memaklumkan angin kencang dan hujan lebat diramal berlaku di sepanjang pesisir pantai timur China pada Khamis. Shanghai Airport Group dalam satu kenyataan di media sosial pula berkata mereka akan mengumumkan pelarasan penerbangan di kedua-dua lapangan terbangnya dalam masa terdekat. Taufan itu hadir selepas taufan Henan North melanda Shanghai dan wilayah jirannya minggu lalu sehingga mengakibatkan perkhidmatan feri Shanghai tertangguh dan penutupan sekolah di beberapa bahagian di Zhejiang. Pihak berkuasa Zhejiang sudah mengarahkan semua kapal nelayan kembali ke pelabuhan menjelang tengah hari Rabu, menutup sekolah di 3 bandar, menggantung laluan feri penumpang dan menutup tarikan pelancong ketika wilayah itu bersiap sedia untuk dilanda Muifa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menghadiri majlis perasmian Masjid Baharu dan Pusat Kebudayaan Islam di Bandar Sisak di Croatia pada minggu lalu. Croatia adalah negara contoh di Eropah dari segi kebebasan, kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak orang Islam, kata Erdogan ketika berucap kepada ratusan orang yang berkumpul untuk majlis itu. Pembukaan pusat ini menunjukkan toleransi dan rasa hormat, bukan pembahagian Bosnia. Tiada perpecahan itu atau ini, perpaduan, dan perpaduan, kata penduduk Zagreb Rasma Hasanovic kepada Reuters. Pusat Islam yang terletak 60 km di selatan Zagreb itu dinamakan sempena nama Presiden Turki. Dalam pada itu, Erdogan turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Croatia
Zoran Milanovic. Croatia adalah persinggahan terakhir dalam perjalanan Erdogan di Balkan selepas melawat Bosnia dan Herzegovina dan Serbia. Pasukan penyelamat Jordan memasuki hari kedua melaksanakan operasi mencari mangsa yang masih terselamat di bawah runtuhan bangunan di Amman dengan 9 mangsa sudah disahkan maut setakat ini menurut kenyataan rasmi setakat Rabu. Sekurang-kurangnya 25 mangsa berada di bangunan kediaman usang di daerah Werdeh di ibu negara Jordan itu apabila ia runtuh pada Selasa. Anggota penyelamat pertahanan awam bekerja sepanjang malam untuk mengalihkan bumbung konkrit yang runtuh dan mengangkat serpihan dalam pencarian segera mereka untuk mangsa yang terselamat. Menurut sumber hospital, puluhan mangsa sudah dikeluarkan setakat ini dengan beberapa mangsa mengalami kecederaan serius. Sebelum ini pihak kerajaan memberitahu mereka percaya sekurang-kurangnya 10 orang masih berada di bawah runtuhan dan ada yang masih hidup. Ketua Pertahanan Awam, Hatim Jabir memberitahu pemberita operasi mencari dan menyelamat akan diteruskan sehingga tiada harapan untuk mencari lebih ramai mangsa terselamat sambil menambah lebih 350 penyelamat terbabit selain khidmat drone dan anjing polis. Sumber hospital juga memaklumkan mangsa terbaru yang terselamat dikeluarkan daripada serpihan runtuhan ialah bayi berusia 5 bulan yang berada dalam keadaan stabil. Perdana Menteri Bashir Al-Kawasneh mengarahkan penyiasatan selepas pihak berkuasa mendakwa runtuhan disebabkan keadaan bangunan yang rosak. Armenia dan Azerbaijan bersetuju melaksanakan gencatan senjata dalam usaha menamatkan pertempuran yang sudah mengorbankan 155 tentera dari kedua-dua pihak, menurut seorang pegawai kanan Armenia. Setiausaha Majlis Keselamatan Armenia, Armen Grigoryan, mengumumkan gencatan senjata itu dalam kenyataan yang disiarkan di televisyen sambil memaklumkan ia buka kuasa beberapa jam lebih awal pada jam 8 malam Rabu. Armenia dan Azerbaijan melaporkan lebih 100 anggota tenteranya maut dalam pertempuran terburuk sejak Perang 2020 ke atas wilayah Nagorno-Karabakh yang menjadi pertikaian dua negara berjiran itu. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.